Okay, Assalamualaikum. Nama saya Umi Kalsum binti Muhammad Sibi dan hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Cikgu Nur Syafiqah binti Zainal Abidin akan membentangkan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya. Okay, saya akan pergi kepada pengenalan kepelbagaian sosial budaya. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002, kepelbagaian sosial budaya membawa maksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Manakala sosial budaya membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa kepelbagaian sosial budaya akan membawa maksud pelbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya. Kepelbagaian sosial budaya boleh ditinjau dari segi bahasa, bangsa, adat resam, struktur masyarakat atau kelas sosial, kepercayaan serta jantina. Kesemua elemen ini merupakan perkara yang penting yang harus dititik beratkan dalam memahami konsep kepelbagaian sosial budaya. Semua murid harus diberi kefahaman yang jelas berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam kepelbagaian sosial budaya agar nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam diri murid-murid tersebut. Justeru, mereka akan mampu menghormati budaya kaum lain serta mengamalkan sikap kerjasama dan toleransi antara satu dengan yang lain. Okey, implikasi kepelbagaian sosial budaya kita dapat lihat dalam 4 aspek utama iaitu guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Okey, saya akan terangkan implikasi kepelbagaian sosial budaya dari aspek guru. Okey, pengetahuan tentang implikasi kepelbagaian sosial budaya ini sewajarnya perlu diambil tahu oleh semua agar pengetahuan ini dapat menghakis sikap prejudis khususnya guru dalam menangani pelbagai sosial budaya murid. Terdapat beberapa peranan guru berdepan dengan kepelbagaian sosial budaya ini. Yang pertama, guru perlu bertindak sebagai physical environment designer. Guru bukan sahaja hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga perlu menanam sikap, nilai dan khasiat yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Bertepatan dengan itu, guru perlu bersedia dengan pelbagai sosial budaya murid yang datangnya dari pelbagai kelas sosial dan kaum. Selain itu, guru sewajarnya perlu peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan murid serta hormat dan menerima seadanya nilai dan kepercayaan itu. Biasanya, kepelbagaian persekitaran akan mempengaruhi pemikiran serta kefahaman murid terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan kepercayaan, nilai dan agama murid yang mereka ajar. Okey, implikasi yang seterusnya ialah guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang mengelola bilik darjah haruslah melihat pengajaran dengan berfikir secara kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Guru juga perlu merancang pelan tindakan strategi bagi mata pelajaran yang diajar dan menghasilkan pembelajaran yang selaras dengan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. Objektif yang dirancang perlulah tepat, jelas dan mampu dicapai oleh murid pelbagai budaya dan latar belakang. Pada masa yang sama, guru juga haruslah berkemampuan membuat pemantauan atau refleksi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan pada kelas yang akan datang. Okey, implikasi yang seterusnya dari aspek guru ialah pengurusan bilik darjah dan pengurusan harian. Pembelajaran ini dipengaruhi oleh persekitaran yang positif atau disebut sebagai persekitaran pembelajaran yang kondusif. Persekitaran pembelajaran yang kondusif merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah yang tidak hanya tertumpu kepada pengurusan tingkah laku tetapi juga tertumpu kepada pengurusan bilik darjah secara fizikal. Aspek persekitaran fizikal memainkan peranan yang penting seperti dengan siapa dan di mana murid dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang linguistik dan kebudayaan yang berbeza.
Okey, seterusnya kita lihat implikasi kepelbagaian sosial budaya dari aspek murid. Okey, antara implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid ialah yang pertama, murid perlulah mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina yang berlainan. Corak pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Dalam masa yang sama, batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Okey, implikasi yang kedua ialah proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosial budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Aktiviti yang dirangka mestilah berupaya untuk menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid, dan semangat kepercayaan yang tinggi akan meruntuhkan tembok perkauman dan secara tidak langsung perpaduan antara kaum dapat dicapai. Okay, implikasi yang ketiga ialah kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid, mereka hanya tahu menguasai dialek atau bahasa ibunda mereka sendiri sahaja, dan mereka berkemungkinan akan menghadapi masalah pembelajaran, kurang faham bahan yang dibaca dan penerangan guru. Oleh itu, perkembangan bahasa akan menaikkan rasa inquiry murid untuk mendalami bidang bahasa selain bahasa ibunda mereka sendiri dan dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Penetapan bahasa standard adalah sangat penting bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, implikasi yang terakhir ialah perbezaan kelas sosial. Kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Mereka yang tergolong dalam kelas sosial yang rendah mungkin akan menghadapi masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, kemudahan belajar dan kurang kelengkapan untuk belajar. Manakala, murid yang datang daripada golongan sosioekonomi yang sederhana dan tinggi akan kurang menghadapi masalah kelengkapan dan kemudahan pembelajaran untuk mereka belajar. Hasilnya, peluang mendapatkan pendidikan akan lebih meluas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosioekonomi yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Syafiqah binti Zainal Abidin. Hari ini saya akan menerangkan implikasi kepelbagaian sosio budaya dari segi aspek sekolah. Okey, kita lihat kepada aspek sekolah, iaitu aspek yang ketiga. Di dalam aspek sekolah, kita akan lihat ada lagi 3 perkara di bawahnya, iaitu jenis-jenis sekolah, lokaliti sekolah dan kepimpinan sekolah. Bagi bahagian jenis-jenis sekolah, amalan dalam sistem persekolahan di Malaysia menjurus ke arah kebangsaan dan sistem berpusat. Namun, dalam pelaksanaannya wujud jenis-jenis sekolah yang berbeza. Antaranya, kita boleh lihat kepelbagaian sosio-budaya telah mewujudkan sekolah kebangsaan iaitu SK, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, SRJKC, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, SRJKT, dan sekolah-sekolah ini memberikan persediaan sebenarnya kepada pelajar untuk menyesuaikan diri di peringkat menengah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK yang memberi peluang kepada semua kaum untuk bersekolah di satu sekolah. Okey, kalau kita lihat di peringkat rendah, terdapat pelbagai jenis sekolah mengikut kaum. Okey, di sini saya letakkan kajian daripada UNESCO 2010 dan lain-lain yang menunjukkan bahawa murid belajar dengan lebih berkesan apabila diajar dalam bahasa ibunda sebagai persediaan untuk pendidikan dui bahasa atau pelbagai bahasa. Maksudnya di sini untuk sebagai contoh, pelajar-pelajar daripada kaum Cina, mereka diberi pendedahan berkenaan dengan negara Malaysia, iaitu negara yang berbilang kaum dalam bahasa ibunda mereka. Tetapi
Apabila mereka meningkat lebih dewasa iaitu ke alam remaja, mereka akan lebih mengenali bahawa mereka perlu ada elemen perpaduan di dalam diri mereka untuk belajar, duduk bersama-sama dengan kaum lain. Tapi tak terhenti di situ. Kerajaan berusaha untuk memastikan semua kaum belajar dengan keadaan yang harmoni dan boleh menerima antara satu sama lain. Sebagai contoh, kerajaan telah mewujudkan sekolah wawasan. Sekolah wawasan ini diwujudkan untuk memupuk perpaduan antara kaum serta menggalakkan lebih banyak interaksi dan integrasi antara murid dari pelbagai jenis sekolah. Jadi contohnya sekolah wawasan ni dia gabungkan dalam satu tempat sekolah kebangsaan, sekolah SRJKC, SRJKT dalam satu kawasan untuk memastikan pelajar-pelajar ini bergaul dengan baik. Seterusnya, lokaliti sekolah juga memainkan peranan ataupun merupakan salah satu implikasi dalam aspek sekolah bagi pelbagaian sosiobudaya iaitu pembinaan sekolah di bandar dan luar bandar menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk mengurangkan ketaksamaan peluang pendidikan. Yang kedua, walaupun keseluruhan sistem pendidikan di Malaysia mencerminkan kepelbagaian, namun terdapat kecenderungan terhadap persekitaran etnik yang seragam terutamanya di luar bandar. Persekitaran ini memberi suatu cabaran kerana wujudnya jurang kepelbagaian sosio-budaya. Maksudnya di sini sekolah-sekolah di luar bandar masih lagi tidak ada pendedahan pelajar belajar dalam berbilang kaum. Kebanyakannya mereka belajar dalam kaum yang sama. Sebagai contoh, pada peringkat sekolah rendah, 94% enrolment di SK iaitu Sekolah Kebangsaan ialah murid Bumiputera dan hanya 6% sahaja murid selain daripada Bumiputera iaitu Cina dan India. 88% merupakan di sekolah jenis kebangsaan Cina iaitu murid Cina dan hampir 100% di sekolah jenis kebangsaan Tamil murid India. Peratusan ini adalah diambil daripada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa pelajar di luar bandar masih lagi kurang pendedahan berkenaan dengan sosio-budaya. Okey, kita lihat pula bagaimana lokaliti sekolah di bandar. Sekolah kebangsaan di bandar mungkin mempunyai lebih ramai murid daripada pelbagai kaum yang menyumbang kepada saling mengenali dan menghormati budaya dan agama masing-masing di peringkat yang lebih awal. Seterusnya, kepimpinan sekolah juga harus diambil kira dalam aspek implikasi kepelbagaian sosio-budaya. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan program integrasi untuk perpaduan RIMUP di setiap sekolah sebagai usaha mengatasi kepelbagaian sosio-budaya. Aktiviti yang dikelompokkan di bawah 5 kategori iaitu aktiviti untuk kecemerlangan akademik, sukan dan permainan, aktiviti ko-kurikulum, khidmat masyarakat dan aktiviti bagi mengukuhkan semangat patriotik. Ini merupakan usaha daripada peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia kepada sekolah. Di samping usaha Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri kepada sekolah, sekolah tersebut perlu ataupun pentadbir tersebut perlu merancang aktiviti tahunan secara terperinci yang dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan murid yang pelbagai kaum seperti gotong royong perdana, sukan nikah tradisional, sambutan perayaan dan lain-lain yang boleh menyatukan pelajar-pelajar yang berbilang kaum dalam satu perpaduan. Okey, selain daripada itu juga, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan dari segi perhatian kepada pembahagian murid di dalam bilik darjah tersebut, di mana
iaitu membahagikan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan seimbang bagi setiap kelas. Jadi, tak adalah kelas yang ada yang kelas mempunyai kaum India sahaja, ada kelas yang mempunyai majoriti kaum Cina sahaja. Jadi, kita tidak mahu bilangan kaum yang majoriti sebegitu. Kita inginkan bilangan pelajar yang berbilang kaum secara seimbang supaya mereka boleh bergaul dengan baik dan berinteraksi semasa PDP berjalan dengan baik. Okey, aspek terakhir bagi implikasi kepelbagaian sosial budaya ialah kurikulum tersirat. Kurikulum biasanya dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif, kandungan, strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu jangka masa tertentu. Majoriti tokoh pendidikan tempatan dan juga luar negara mengakui bahawa sebenarnya apa yang dipelajari di sekolah atau institut pendidikan lain bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran atau proforma kursus tersebut, tetapi merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang diperoleh penuntut semasa belajar. Yang inilah yang kita panggil sebagai kurikulum tersirat. Ausbrook tahun 2000 menjelaskan bahawa kurikulum tersirat ini is a composed of the implicit message in the school social climate, unwritten yet understood by all. It is the body of knowledge a child is absorbed in school simply by being there day after day. This is the curriculum that creates a school's so-called learning environment. Iaitu kurikulum tersirat ni sebenarnya adalah kurikulum yang tidak dirancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil daripada amalan di dalam bilik darjah tersebut sebagai kesan proses pelaksanaan kurikulum formal. Okay, jadi kurikulum tersirat ni, datangnya kurikulum tersirat adalah daripada kurikulum formal itu sendiri. Jadi kita akan lihat ada dua perkara yang dibincangkan di dalam aspek kurikulum tersirat iaitu ciri-ciri kurikulum tersirat itu sendiri. Yang kedua, unsur dalam kurikulum tersirat. Bagi ciri-ciri kurikulum tersirat, yang pertama, ia merangkumi semua pengalaman pembelajaran murid di mana mereka belajar. Yang kedua, hasil pembelajarannya adalah bersifat relatif dan sukar diukur secara kuantitatif. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang dibentuk oleh pelaksana kurikulum sendiri. Okay, yang keempat ialah kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum. Yang kelima, kurikulum tersirat tidak tercatat dalam kandungan kurikulum berkenaan maupun dalam penilaian. Jadi kurikulum tersirat ni adalah implikasi ataupun kesan yang pelajar-pelajar dapat daripada kurikulum formal. Okey, yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah jenis dan pengkategoriannya adalah berbeza mengikut jenis, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. Sebagai contoh, kurikulum tersirat bagi pelajar-pelajar adalah berbeza mengikut peringkat pembelajarannya. Sebagai contoh, peringkat rendah, mungkin pelajar-pelajar ini mempelajari pengalaman yang ada di peringkat rendah dan peringkat menengah, pelajar-pelajar mengalami ataupun mempelajari secara tidak langsung pengalaman yang ada di peringkat menengah dan peringkat institusi yang lebih tinggi juga akan pelajar-pelajar ini mendalami kurikulum tersirat yang berbeza, iaitu mereka di sini sebenarnya berumpama menambahkan pengalaman dari peringkat awal sehinggalah peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita masuk kepada unsur dalam kurikulum tersirat, di mana unsur dalam kurikulum tersirat ni terbahagi pada tiga iaitu kelompok, pujian dan juga kuasa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kelompok dalam kurikulum tersirat ni? Unsur dalam
kurikulum tersirat ni, kelompok ini merujuk kepada pelajar, iaitu tindakan mereka yang sering dilakukan di sekolah seperti berdiri pada masa guru masuk, beri ucap salam, menunggu giliran, bercakap dengan izin guru, buat tugasan sendiri dan lain-lain. Maksudnya pelajar-pelajar ni dia mengalami perkara-perkara ini tanpa disuruh oleh guru, tetapi ia adalah aktiviti asas yang sering kali dilakukan setiap kali mereka berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Okey, jadi di sini perkara-perkara ataupun aktiviti yang mereka lakukan ini sebenarnya mengajar ataupun memberi mereka belajar bersabar dan menghormati antara satu sama lain untuk berjaya dalam situasi sekolah. Unsur yang kedua iaitu pujian. Selalunya pujian ni dikaitkan dengan penilaian, tetapi sekiranya kalau kurikulum formal ni kita dapat lihat bahawa guru menilai pembelajaran pelajar melalui ujian dan peperiksaan, latihan bertulis dan lisan. Ini yang dikatakan sebagai kurikulum formal, tetapi pujian yang dikaitkan dengan penilaian yang berkaitan dengan kurikulum tersirat ni bagaimana? Iaitu penilaian yang lebih banyak dilakukan di dalam bilik darjah ialah penilaian ke atas tingkah laku pelajar. Jadi pujian ataupun penilaian ni adalah melalui tingkah laku pelajar di dalam bilik darjah. Jadi di sini penilaian tersebut tidak dapat dinilai dari segi kuantitatif. Jadi apabila penilaian ini berlaku, ia menggalakkan interaksi. Sebenarnya ia menggalakkan interaksi antara murid secara meluas di dalam bilik darjah bagi membangunkan pencapaian murid dan mengurangkan tingkah laku negatif mereka. Jadi apabila penilaian tingkah laku dapat dinilai oleh guru dengan baik, maka interaksi pelajar juga akan menjadi lebih baik dan juga murid itu sendiri juga dapat belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. Pembentukan kediri murid dapat dilaksanakan dan dapat mendisiplinkan murid tersebut. Jadi ini adalah kurikulum tersirat dari segi pujian. Jadi ini amat penting bagi memberi fokus kepada kurikulum formal. Seterusnya unsur yang terakhir melibatkan kuasa. Jadi kuasa ini merujuk kepada dua benda di sekolah, iaitu merujuk kepada undang-undang sekolah tersebut di mana semua pelajar tidak mengira kaum dikenakan mematuhi peraturan yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi pelajar-pelajar tidak ada berat sebelah dari segi undang-undang yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi sekolah tersebut perlu menetapkan undang-undang yang tegas kepada semua kaum yang tidak memberatkan mana-mana kaum. Jadi kuasa yang kedua adalah di tangan guru, di mana guru juga seharusnya mengamalkan kepimpinan demokratis dan memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi kuasa dan memberikan pandangan. Di sini tugas guru ni apabila di dalam kelas, dia tak bolehlah tengok kepada kaum yang sejenisnya sahaja. Jadi kaum lain dia tinggalkan ataupun dia buat-buat tak nampak semasa di dalam kelas. Jadi itu telah melanggar amalan demokratis. Jadi apabila guru mengamalkan kepimpinan demokratis dan memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar, maka dengan ini ia dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu pelajar serta dapat memupuk nilai-nilai murni pelajar yang berbilang kaum. Jadi akhirnya pada bahagian kesimpulan ini jelas kita dapat lihat bahawa kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem masyarakat majmuk di Malaysia memberikan kesan kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya sebenarnya dan suasana pembelajaran secara khasnya. Jadi telah kita lihat implikasinya melibatkan 4 aspek utama dalam sistem pendidikan ini, iaitu murid, guru, sekolah dan kurikulum tersirat. Oleh itu, kita perlu pegang bahawa perpaduan merupakan elemen yang
paling kuat yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia supaya pelajar-pelajar anak-anak kita terdidik dengan sosio budaya yang berbeza dan menghormati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.